Kehidupan sahabat manusia tak terlepas daripada bunyi bising. Bermula daripada bunyi alarm phone untuk mengejutkan kita bangun tidur sehinggalah kepada bunyi sus lampu ditutupkan. Tahap pendengaran pada senaman bermula serendah 20 sehingga 20,000 Hz, manakala untuk kekuatan pula bermula serendah 0 dB. Sebagai contoh, untuk suasana bilik yang tenang adalah berada pada tahap 20 sehingga 30 dB. Untuk percakapan seharian kita selalunya berada pada tahap 40 sehingga 60 dB. Untuk jalan raya yang sibuk pula berada pada tahap 80 sehingga 90 dB. Manakala jet boleh mencapai ke tahap 100 dB dan ke atas. Namun tak semua bunyi adalah bunyi yang menyenangkan. Bagaimana pula dengan bunyi bising? Bunyi bising adalah sebarang jenis bunyi yang tidak diingini ataupun bunyi yang boleh mendatangkan kekacauan dan gangguan. Menurut World Health Organization (WHO), bunyi bising adalah bunyi yang tidak diingini yang boleh memberi kesan kepada kesihatan individu dan populasi. WHO telah menggariskan bunyi bising yang melebihi 65 dB dikira sebagai pencemaran bunyi. Secara khususnya, kekuatan bunyi yang melebihi 70 dB akan dikira sebagai berbahaya, manakala 120 dB pula akan dikira sebagai menyakitkan. Satu perkara menarik lagi tentang bunyi dan bunyi bising adalah ianya dinilai berdasarkan individu. Sebagai contoh, bunyi muzik yang dikatakan sebagai bunyi yang menyenangkan boleh jadi bunyi yang tidak menyenangkan untuk seseorang seperti muzik rock. Selain itu, pendedahan kepada bunyi bising yang melampau boleh memberi kerosakan secara langsung kepada telinga dan menyebabkan seseorang individu itu untuk mengalami masalah pendengaran. Kehilangan pendengaran akibat bunyi bising ataupun disebut sebagai noise-induced hearing loss boleh berlaku secara serta-merta, kronik ataupun memerlukan masa untuk ketara. Kehilangan pendengaran ini boleh bersifat kekal ataupun sementara dan juga boleh menyebabkan sama ada satu telinga ataupun kedua belah telinga dan juga memberi kesan kepada semua peringkat umur. Berdasarkan World Health Organization, golongan kanak-kanak yang lebih tinggi risikonya untuk menghadapi masalah pendengaran disebabkan oleh bunyi kuat ni termasuk pertama, bayi kecil, bayi yang lahir tak cukup bulan atau yang berat badan lahirnya rendah sebab pembentukan koklea yang tidak matang. Koklea ni satu bahagian dalam telinga dalam kita yang berfungsi untuk memproses bunyi-bunyi dan kemudian hantar mesej bunyi tu pada otak kita. Jadi pendedahan pada bunyi yang terlalu kuat ni dia boleh merosakkan sel dalam koklea kita dan apatah lagi kalau berlaku pada koklea bayi yang masih dalam proses pembentukan. Lepas tu ada kajian yang ada menunjukkan ibu mengandung yang terdedah pada bunyi yang terlalu kuat melebihi 8 jam sehari lebih tinggi risikonya untuk melahirkan anak yang ada masalah pendengaran pada frekuensi tinggi. Kedua, kanak-kanak yang ada masalah disleksia atau lebih dikenali dengan masalah membaca atau kanak-kanak yang ada masalah hyperactivity atau kanak-kanak yang ada ambil ubat ototoksik iaitu ubat yang boleh merosakkan pendengaran. Kajian menunjukkan golongan ini lebih mudah untuk mendapat masalah pendengaran atau memang ada masalah pendengaran pada tahap ringan. Jadi kesan bunyi kuat ni dia lagi bahaya lah untuk kanak-kanak ni. Ada juga pakar yang mengatakan sebab saluran telinga dalam kanak-kanak ni lebih kecil, jadi tekanan suara yang sampai pada gendang telinga mereka ni pun lebih tinggi. Dan selain gendang telinga, suara juga boleh sampai pada pendengaran kita melalui getaran pada tengkorak. Jadi saiz tengkorak kanak-kanak ni lebih nipis, getaran pun akan jadi lebih tinggi. Antara aktiviti dan juga tempat yang berisiko untuk kanak-kanak ni terdedah pada bunyi yang sangat kuat dan bising adalah seperti menonton kartun, main games pada volume yang sangat kuat, bermain dengan toys yang jenis keluarkan bunyi, ataupun pergi ke tempat seperti kawanan sukan, ke wayang, event ataupun mana-mana festivals yang obviously menggunakan sistem bunyi yang sangat kuat dan bising. Aktiviti dan juga tempat yang katakan tadi boleh mencecah daripada 85 desibel sehinggalah 120 desibel ataupun lebih lagi. Bunyi yang kuat ni sangatlah berbahaya kepada telinga kanak-kanak ni sebab boleh menyebabkan masalah pendengaran secara kekal, boleh membantukan pembesaran dari segi pembelajaran dan juga pertuturan mereka. Ibu bapa ataupun penjaga kenalah selalu aware dengan anak-anak apabila mereka menonton kartun ataupun bermain games. Pastikan volume yang digunakan tidak lebih daripada 50%.
Sebelum beli toys yang jenis mengeluarkan bunyi, disarankan untuk cek dulu sebelum beli sama ada bunyi yang keluar tu terlalu kuat ataupun okey. Tapi kalau ibu bapa tak pasti sama ada bunyi tu selamat atau tak untuk anak-anak mereka, boleh cuba menggunakan aplikasi di telefon untuk ukur tahap bunyi yang dikeluarkan tu. Awak bateri ataupun tekan button switch off pada mainan tu. Boleh juga cuba letakkan pita pelekat pada speaker mainan tu untuk mengurangkan tahap bunyi yang kuat tu. Untuk events ataupun tempat-tempat yang exposed pada bunyi yang bising ni, ibu bapa, penjaga ataupun penganjur program tu sendiri boleh sediakan penutup ataupun penyumbat telinga untuk memastikan bunyi yang kuat di luar tak directly masuk ke telinga mereka ni. Antara tanda-tandanya adalah apabila anak anda tidak menunjukkan reaksi apabila diagah oleh ibu bapa ataupun orang yang dikenali oleh bayi tersebut. Bayi juga tidak menunjukkan rasa terkejut apabila terdengar bunyi bising seperti bunyi bersin yang terlalu kuat. Untuk bayi yang berusia 3 bulan hingga 6 bulan pula, antara tanda-tandanya adalah bayi tidak menoleh apabila terdengar bunyi yang bising. Bayi juga tidak mengambil perhatian apabila terdengar bunyi muzik. Bayi juga tidak menunjukkan reaksi apabila ibu bapa menukar tona suara ataupun pertuturan mereka. Untuk bayi yang berusia 7 bulan hingga 11 bulan pula, bayi tidak menoleh ataupun mencari bunyi yang mereka biasa dengar walaupun tidak kelihatan. Bagi bayi yang sudah berusia 1 tahun pula, mereka tidak boleh meniru bunyi yang seakan-akan bunyi yang mereka dengari. Mereka juga tidak menunjukkan minat terhadap bunyi-bunyi yang ganjil ataupun jarang didengarinya. Mereka juga tidak dapat menghasilkan perkataan pertama yang bermakna seperti mama ataupun papa. Bagi kanak-kanak yang sudah berusia 3 tahun dan ke atas pula, antara tanda-tandanya adalah apabila kanak-kanak sering mengadu tidak dengar kepada ibu bapa mereka. Kanak-kanak juga sering meminta orang lain untuk sentiasa mengulangi ataupun bercakap dengan tona yang lebih kuat. Kemudian, kanak-kanak sentiasa mengadu sakit telinga dan juga keluar lendiran daripada telinga. Kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran mungkin bercakap lebih kuat daripada biasa. Kanak-kanak juga suka bertindak balas apabila dipanggil ataupun terdengar bunyi. Kanak-kanak juga mungkin ada masalah di sekolah kerana tidak mendengar apa yang diajar oleh cikgu. Sebagai solusinya, ibu bapa haruslah memantau pendengaran anak mereka sejak daripada kecil lagi. Jika anda mendapati anak anda mempunyai masalah seperti ini, jangan lupa untuk dapatkan pemeriksaan di klinik audiologi ataupun ke klinik kesihatan yang terdekat untuk mendapatkan temu janji untuk pemeriksaan pendengaran di klinik audiologi.